Hai, Assalamualaikum. Okey. Cikgu nak tunjukkan penggunaan kalkulator untuk bab 1 dan bab 2. Bab 1 persamaan kuadratik yang mana kita nak cari punca. Bab 2 untuk operasi untuk penukaran asas nombor. Okey, untuk penukaran asas nombor. So, yang ini cikgu ulang semula lah. Bab 1 cikgu ulang semula. Ada yang masih lagi tak faham penggunaan kalkulator macam mana nak tekan. Okey, cikgu ambil praktiskan diri 1.1F. Okey. Cikgu ambil praktiskan diri 1.1F. Okey, soalan B macam mana kita nak buat nak cari punca bagi X yang dia bagi ni. First kita kena buat bracket dulu sama dengan kosong. Dua bracket mesti sama kosong. Lepas tu apakah nilai bagi A? Nilai bagi A itu dia mesti berada sebelah dengan X kuasa 2 iaitu 1. Lepas tu B dia mesti berada pada pemboleh ubah X, bukan X kuasa 2, pemboleh ubah X kat sini iaitu negatif 10. Bila dia negatif kena bawa sekali C dia ialah 16. So macam mana awak nak buat, nak guna kalkulator. So kita pergi kepada tekan mod 3 kali EQN 1. Okey, kita ambil degree sebab X dia kuasa 2, degree 2 lah. Okey, A dia ialah 1 tekan 1 tekan sama dengan negatif 10. Okey, tekan negatif 10 tekan sama dengan, lepas tu C dia 16. Okey, tekan sama dengan, so dapat X8 dan satu lagi X2. Okey, X8 dan X2. So apa kita nak buat, kita tulis kat sini X8, kat sini X2. So jadi 8 ni positif pindah sebelah jadi negatif masuk dalam ni 8 dan 2 ni positif masuk dalam ni jadi negatif. Okey, siap. Right? Okey, cikgu ambil satu lagi soalan iaitu F. Kita buat macam ni. Bracket. Apakah nilai A? Nilai A nya ialah negatif 3. B ialah negatif 1. C ialah 14. Okey. So, guna kalkulator. Kalau cikgu nak keluar daripada kalkulator, tekan shift dan mod. Okey, tekan 3. Tekan sama dengan ni 2 kali. Okey. So, kita masuk balik macam mula-mula cikgu buat tadi. Okey, EQN tekan 1. Ambil degree. Tekan 2. Okey, apakah nilai A? Negatif 3. So, ambil negatif 3. Sama dengan B ialah negatif 1. Okey, sama dengan, dan C dia ialah 14. Okey, sama dengan. So, kita dapat dalam bentuk perpuluhan. So, tukar dia jadi pecahan, tekan shift, tekan A, B stroke C, dapat X negatif 7/3 dan satu lagi X2. So, kita tulis kat sini X, X negatif 7/3 dan satu lagi X2. Okey, kalau dia perpuluhan pada kalkulator mesti kena ingat kita kena tukar dia kepada pecahan, kecuali soalan tu soalan penyelesaian masalah yang melibatkan harga barang ke kilometer ke hal laju, boleh jawapan dalam perpuluhan. Okey, so macam mana kita nak isi dalam kurungan ni? Okey, kita pindahkan 3 ke sebelah. 3 ni di bawah dia bahagi pindah jadi darab 3x. Negatif 7 pindah sebelah jadi positif 7. X2, X pindah sebelah jadi negatif 2. So, siap. Okey, ini kita guna cara kalkulator lah. Cikgu dah ajar cara menggunakan, cara nak cari punca ni menggunakan kaedah pendaraban silang. Cikgu dah ajar Okey, kita pergi pada
Soalan 2 masih lagi praktiskan diri 1.1F. Okey, tapi kita pergi pada soalan 2. Okey, kita masih lagi soalan dia nak cari punca, cuma cikgu ambil ni soalan C dengan F ni, dia bukan dalam bentuk persamaan kuadratik. Dia mesti kena sama, menjadikan ungkapan tu dalam persamaan kuadratik, mesti kena sama dengan kosong. So macam mana nak buat? So okay, alright, okay. Kita kena jadikan dia sama dengan kosong lah. Okay, kosong tu duduk sebelah sini. Kosong duduk sebelah sini. So apa nak buat? Mula-mula kita lihat pada 1/2 ni. 1/2 ni, 1/2 ni pecahan. Pindahkan dulu kedua ke sebelah. Okay, so tinggallah 1y kuasa 2 ataupun y kuasa 2. Bendanya sama sahaja, 1y kuasa 2 ataupun y kuasa 2. Okey, bila 2 ni dia berada di bawah kan, dia pindah sebelah jadi bahagi, pindah sebelah jadi darab. So kita buat bracket, so maksudnya 2 darab 12, 24, 2 darab negatif y, negatif 2y. Okey, kat mana nak letak kosong? Kosong letak sebelah kanan, Jadi pindahkan 2 ni ke sebelah sini. Pindahkan siapa dulu? Kita buat ikut bentuk dia lah, ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong, di mana pemboleh x ni berada di tengah-tengah. So turun y kuasa 2, pindahkan dulu negatif 2y ni jadi tambah 2y. Lepas tu 24 pindah, tolak, okey, tolak kat sini, okey, tolak 24 sama dengan kosong. Barulah dia jadi persamaan kuadratik. Bila persamaan kuadratik, kita buat bracket sama dengan kosong macam soalan yang tadi. Okey, so cikgu keluar, okey, tekan 3 pada kalkulator ni. Okey, jadi kat sini A dia ialah 1, B dia ialah 2 dan C nya ialah negatif 24. So kita masuk balik, tekan mod 3 kali, tekan 1 EQN 2, okey, A dia 1, tekan 1 sama dengan B dia 2, okey, tekan sama dengan C dia negatif 24, tekan sama dengan apa jawapan? Okey, X 4 dan satu lagi X negatif 6. So X 4 dan satu lagi X negatif, X 4 dan satu lagi X negatif 6. Okey, X 4 ni pindah sebelah kiri jadi tolak, X tolak 4, negatif 6 pindah sebelah kiri jadi tambah, X tambah 4. Okey, kat sini apa silapnya di sini? Cikgu buat X ni. Okey, kat sini X cikgu buat ni. Okey, jadi sebenarnya pemboleh ubahnya ialah Y. Kalau in case jadi macam ni, salah lah. Okey, salah lah. So awak kena buat dia Y juga Y. Okey, so cikgu patah balik. Okey, jadi kat sini akan jadi Y 4, Y negatif 6. Y jadi 4 jadi tolak, Y tolak 4 dan satu lagi Y tambah 6. Baru betul, ikut pemboleh ubah dia. Dekat kalkulator dah setting XY. Okey, ada silap kat situ, so tolong alert dia. Okey, untuk F pula. Okey, lihat, ini bukan pecahan. Cikgu ambil lain. Yang ini bukan pecahan, yang ini pecahan. So jadikan dia pecahan. Yang ini sebenarnya 2H tu 2H per 1. So dia punya penyebut di bawah ni tak sama. Bila tak sama kena samakan dia, maka 1 darab H lah jadi H. Bila bawah ni darab, atas pun kena darab. Okey, baru dia jadi sama yang bawah tu H. So bila atas ni darab, kena kiralah 2H darab dengan H, 2H kuasa 2 tambah 6, sebab kat bawah ni dah sama kan, H dengan H kan, kita pun buat H sama dengan 7. So pindahkan H ke sebelah kanan sebab kita nak jadikan dia sama dengan kosong dan nak hilangkan H ni lah.
kita kena pindahlah dia ke sebelah kanan. So turun 2H kuasa 2 tambah 6. Bila dia pindah sebelah kanan, dia di bawah, pindah sebelah jadi dah darab 7H. Okey, jadikan dia sama dengan kosong. Nak pindahkan siapa? Pindahkan 7H ke sebelah sini. Duduk mana 7H? Duduk tengah-tengah. Sebab kita ikut bentuk arm dia. Okey, 2B kuasa 2 tolak 7H. 7 tolak 7H sebab apa? Sebab dia positif jadi negatif. Tambah 6 sama dengan kosong. Okey, so kita buat bracket sama kosong. A ialah 2, B ialah negatif 7, C ialah 6. So kita guna kalkulator, kita sambung yang tadi. A, kita masukkan nilai 2, tekan sama dengan. B, kita masukkan negatif 7, tekan sama dengan. Dan C, masukkan 6, tekan sama dengan. So dapat X2 dan satu lagi 1.5, kita tukar pecahan jadi 3/2. Tetapi dalam sini pun boleh ubah dia H, H kat sini pun boleh ubah dia H2, satu lagi H 3/2. Okey, kita check balik H2 ke tadi. Okey, check balik. Ni betul H2 dan satu lagi 1.5 tukar pecahan jadi 3/2. So H2 dengan H3/2 ni jawapan dia. So kita masukkan dalam penyelesaian. H2, 2 pindah sebelah kiri jadi tolak. Dan satu lagi 3/2 pindahkan 2 dulu ya. Pindahkan 2 dulu ke sebelah kiri jadi darab. 3 tu positif jadi tolak jadi negatif lah. Okey. Kita sangat belajar faham dan tahu nak guna kalkulator. Okey, next kita pergi bab 2. Bab 2 asas nombor. Nak tolak, bukan nak tolak, nak buat pertukaran asas nombor. Tetapi dalam kalkulator MS570, dia hanya ada, kejap cikgu keluarkan dulu. Keluar dulu. Hanya ada ln, nampak tak ln? Ln ini ialah asas 8. Okey, ln ini untuk asas 8 sebab kalau awak nampak yang warna hijau tu, atas ln tu ada perkataan warna hijau kosong OCT. OCT tu bermaksud oktagon lah, asal 8. Okey, yang seterusnya log ni, button sebelah log tu kalau awak tengok perkataan yang hijau tu BIN. BIN bermaksud binari, maksudnya dia asas 2. Okey, satu lagi ialah dekat button X kuasa 2 tu ada DEC. DEC untuk desimal, iaitu untuk asas 10. Jadi kat sini pertukaran asas nombor kalau nak guna kalkulator sesuai untuk hanya boleh pada asas 10, asas 2 dengan asas 8 sahaja. Kalau asas-asas lain awak kena guna, kalau nak guna, kena guna kaedah cerakin dan pembahagian berulang. Awak boleh lihat video yang cikgu ajar. Okey, yang ini hanya untuk asas 10, 2 dengan 8 sahaja. Pertukaran sama-sama dia lah. Yang lain manual. Okey, kita tengok cikgu ambil soalan daripada praktiskan diri 2.1b. Kita nak tukar asas 2 kepada asas 8. Nombor asas 2 kepada asas 8 Okey, macam mana nak tukar? Okey, bila nak guna kalkulator untuk pertukaran asas sesuai untuk soalan objektif atau untuk semakan jawapan. Okey, kalau untuk soalan subjektif, in case kalau ada yang melibatkan penukaran asas nombor untuk subjektif, awak kena buat kaedah manual sebab bila subjektif penyelesaian markah ikut pada penyelesaian lah. Kalau awak terus guna kalkulator just jawapan sahaja, hilang awak punya markah. Okey, untuk semak jawapan sahaja dan untuk soalan objektif sahaja nak guna kalkulator ni. Tapi asas 10, 2 dengan 8 sahaja. Jelas Okey, kita tengok yang A. Okey, kita masuk base. Base lah sebab asas nombor ialah
base, number base. Okey. Tekan 2 kali. Mod ni tekan 2 kali, nampak tak base? Nombor 3 tu tekan 3. Bila kita tekan 3, dia keluar D. D kecil ni. D kecil ni maksudnya skrin awak dalam asas 10. Skrin dalam asas 10. So sekarang ni untuk soalan A, dia dah bagi dalam asas 2. So tukar skrin awak kepada asas 2, tekan button lock yang ada binary tu. Nampak tak B kecil? B kecil itu ialah asas 2. So kita masuk nombor 111101. Yang dia tulis asas sekejap. Yang dia tulis asas tu tak perlu tekan lah. Yang dia tulis asas 2 tu tak perlu tekan. Okey. Lepas tu tekan sama dengan, okey, tukar dia asas 8 dia sebab dia nak dalam asas 8. Tukar dia asas 8, tekan button launch. Okey, mana cursor cikgu ni? Tekan button launch. Okey, 75. Okey, nampak tak simbol yang kecil tu, bulat kecil tu? Itu maksudnya skrin awak dalam asas 8. So jawapan dia ialah 75 asas 8. Okey. Okey, alright. Kita pergi soalan B. Masih lagi asas 2. Kalau masih lagi asas 2, kita kena tukar skrin dah dalam asas 2. Okey, tukar skrin dalam asas 2 ataupun letak simbol kosong. Okey, tengok. Tukar kosong. Skrin dalam asas 2 tekan nombor 1110. Asas 2 tak perlu tekan, sama dengan tekan button launch nak tukar dia asas 8. 16. So jawapan dia 16 asas 8. Okey, seterusnya nombor 5. Nombor 5 ni soalan A ni, dia bagi 43 asas 8 tukar asas 2. So asas 8 kan, pastikan awak punya skrin awak dalam asas 8. Ya, betul, sebab dia ada kosong kecil, maksudnya skrin dalam asas 8. So tekan 43, tekan sama dengan, okey, kita nak tukar asas 2, tekan button lock. Okey, itu jawapan dia, iaitu 100011 asas 2. Okey. Okey, seterusnya B pula. Okey, B pula kita nak tukar nombor dalam asas 8. Tekan button launch, jadikan dia asas 8 dulu, skrin asas 8. Masukkan nombor 243, tekan sama dengan, okey, bila tekan sama dengan, tukar dia kepada button asas 2, button lock. Okey. Okey, sama dengan dah tekan. Okey, dah keluar 10100011 asas 2. Kalau awak guna kaedah manual, memang makan masa lah ni sebab banyak nombor. Okey, banyak nombor. Alright, kita teruskan last kali. Okey, kita nak buat apa? Okey, ni tambahan soalan. Cikgu ambil kat mana, dekat rawak secara rawak. Kita nak buat apa? Masih lagi pertukaran asas nombor dalam asas tertentu, di mana untuk A, okey, asas 56 asas 10 pula. Nak tukar pada asas 2. Okey, kita tekan button AC dulu, jadikan dia kosong. Okey, tengok skrin dalam asas 2 ya. Tak nak, sebab kita nak tukar, nak dalam asas 10, tekan button X kuasa 2. Okey, button dalam skrin dalam asas 10 baru kita boleh tekan masuk nombor 5, 6. Asas sama dengan nak tukar asas 2 kan, tekan button lock. Okey, itu jawapan dia. 111000 asas 2. Okey Seterusnya untuk B. Untuk B, 635 asas 8, kita nak tukar dia asas 10. Okey, tengok skrin dulu dalam asas berapa dia. Okey, skrin ni dalam asas 2. So, kita nak dalam asas 8 sebab kita nak masukkan nombor 635 tu. Okey, tukar dia, tekan button launch. Okey, asas 8. Masuk nombor 635. Sama dengan, okey, tukar dia asas 10, tekan button X kuasa 2. 413. Asas 10 cikgu cakap tadi asas 2 kan, asas 10 asas 10. Okey, and last kali, okey,
kita 469 tu asas 10, nak tukar dia asas 8, kita tekan kosong. Okey, skrin sekarang skrin ini dalam asas 10, betul dah lah. Okey, masukkan nombor 469, tekan sama dengan, nak tukar pada asas 8, tekan button launch. Okey, 725 asas 8. Boleh jelas praktis. InsyaAllah boleh faham. Okey. Sekejap.